Toyota Vios dah ada dekat pasaran Malaysia ni kurang lebih 20 tahun. Bermula tahun 2003 dulu. Itu dari generasi pertama dia. Dan generasi terakhir sebelum ni adalah generasi ketiga yang diperkenalkan pada tahun 2013. Dan sepanjang tempoh tu macam-macam nama orang bagi. Pernah ada Vios Dugong, ada juga Vios Taxi Siam, macam-macam lah. Dan walaupun macam tu, Vios ni masih jadi antara model paling popular untuk Toyota. Untuk generasi ketiga itu misalnya, dijual sampai dekat 500,000 unit. Itu bukan sikit lah. Dan selepas 9 tahun jual model generasi ketiga tu, datanglah versi yang ini, Toyota Vios generasi keempat yang paling baru. Dan dengan model ni, dia tak nak ingat dah diri dia yang lama, sebab yang ini ada macam-macam benda baik, benda bagus yang kita nak tengok. Review ini dikuasakan oleh BH Petrol Infinity. Beralih pada minyak premium hari ini dan nikmati lebih kuasa dan penjimatan. Dan untuk Vios generasi keempat ini hanya ada 2 varian ditawarkan setakat ini. Kalau dulu ada 4, so ada E dalam harga RM90,000 dan yang ini G harga RM95,500. So yang dia dah drop adalah tak ada lagi J, yang basic tu dah tak ada lagi, dan sebelum ni juga ada GR Sport pun dah tak ada. Dan kalau nak ditengok antara varian sama varian yang dulu, so penawaran yang baru ini baik untuk E atau G yang setara, ada pertambahan hargalah, maksudnya yang baru ni adalah lebih mahal, antara yang RM4,000 ataupun RM5,000 sekitar itu. So tapi itu datang sekali dengan pembaharuan dan pertambahan kelengkapan, bukan saja-sajalah. Jadi sekali pandang tengok Vios yang baru ni, dia ada macam iras-iras baby Camry jugalah, sebab dia lagi matang, dia punya rekaan, line-line dia lagi tajam-tajam. Kalau kita boleh tengok dari atas bonet ni pun lebih rajin, dia tak ada gelembung-gelembung macam dulu dah. Kalau kita tengok lampu pula, yang ini LED dan design dalam itu banyak jalur, banyak yang line-line yang tirus yang menjadikan image itu lagi sporty lah. Wajah depan dah tak ada grill-grill kecil bulat-bulat tu, tak ada juga. Semua ada satu grill besar hitam berkilat. Dekat tengah ni dia letak satu jalur hitam berkilat je yang bersambung dengan dia punya logo tu. Itu nampak lagi elegan lah. Dan mungkin juga sebab dah tak ada variant GR Sport sebelum ni, so ciri-ciri sporty tu ada dekat Vios yang G ni lah. Kalau kita tengok kat bahagian bawah tu, dia punya lid pun nampak kemas. Dan tak lupa ada satu corong udara. Ni memang betul-betul ada bukaan tau, bukan hiasan je. Paling penting, Vios generasi keempat ni dia guna platform baru, platform DNGA yang Daihatsu punya tu, dan itu menjadikan saiz dia juga lebih besar lah, lebih panjang sikit, lebar sikit dan juga tinggi sikit. Tapi paling penting, jarak antara roda dia tambah 70mm berbanding yang lama, dan itu akan menarik sebab dia bagi kesan dekat layout dekat dalam tu lah, ruang kat dalam tu. Dan kalau kita tengok dari sisi ni pun, kita dah nampak macam-macam kematangan untuk Vios ni lah. Pertama sekali, rim ni dia guna saiz 17 inci dengan tayar best Continental Premium Contact C. Rim 17 inci dulu kalau untuk model lama ada untuk GR Sport punya version, tapi sekarang dia dah bagi untuk yang G ni lah. Dan beza sikit antara E punya variant dengan G tu, yang G ni ada juga chrome punya jalur ni lah sampai ke belakang, kasih lagi kemasan yang lain. Dan untuk pintu, bahkan sebelah penumpang ni pun boleh touch sensor saja untuk buka pintu, tak susah. Dan rekaan kenapa Vios ni jadi makin matang sekarang, saya rasa salah satunya adalah pendekatan fastback yang digunakan. Kita tengok dia punya roofline lebih landai dan ada tambahan satu cermin kecil kat belakang ni. Nampak stylo, nampak sporty betul macam kereta Audi apa semua tu, tapi ada kekurangan dia, ruang kat dalam. Itu nanti kita tengok. Jadi dekat bahagian belakang Vios ini pun untuk saya rasa saya sukalah nampak perbezaan lain penampilan itu. Tapi pertama sekali sebabkan tadi ni rekaan fastback, kalau kita tengok rear view mirror kat dalam masa memandu, cermin ni dia punya ruang yang boleh nampak sebenarnya sangat nipis lah, sangat kecil je sebenarnya. Itu mungkin kalau saya suka tengok yang lebih luas. Dan disebabkan rekaan fastback itu juga tadi, bahagian boot ini lebih pendek. Kalau dulu dia lagi panjang lah. Tapi untuk compensate tu, untuk imbangkan, dia bagi spoiler hitam ni nampak lawa dan dia lajak sikit ke depan. Agak je lah. Dan bahagian lampu ni LED combination, saya suka juga sebab bahagian perumah dia tu ada smoke hitam-hitam sikit dan nampak simple je. Dan ke bawah bahagian bumper ni nampak ringkas lah, tak banyak sangat line-line dia. Tapi dia nampak busy sikit balik dekat bahagian bawah sekali tu, ada macam diffuser hitam tu. Dan kalau kat depan tadi ada bukaan udara, yang kat belakang ni sebenarnya tipu je.
Dan kalau dari belakang tu masih boleh nampak sebenarnya exhaust toggle. Jadi untuk berada kat bahagian dalam Vios G ni pun dia sama macam dekat luar. Kalau luar tu saya rasa menarik, banyak perubahan. Dekat dalam ni pun sama juga, banyak pembaharuan, serba-serbinya lain lah. Tapi sebelum tu kita nak tengok dulu apa persamaan, sebab tadi kita sebut dah dia guna DNGA punya platform dan itu daripada Pro 2, dan kita boleh nampak jugalah ada beberapa persamaan. Contohnya dekat rekaan steering ni sebenarnya sama je dengan steering yang ada dekat Activa, dan ni gear knob dia tu rekaan yang sama, dia punya lineage dia, warisan dia dari DNGA tu punyalah. Selebihnya Toyota Vios untuk G ni dia banyak ciri menarik. Contoh dekat depan ni skrinnya semua digital untuk pemandu, cluster untuk pemandu, semua paparan dengan ada beza warna apa semua, sangat jelas dan mudah untuk ditengok. Dan kalau tengok yang ini pula, saiz touchscreen ni lagi besar gila, saiz 9 inci, dan lebih menarik dia ada sambungan wireless untuk Apple CarPlay dan Android Auto lah. Dan itu memang sangat menarik sebab dia sangat convenient dan tak semua pesaing dia apa semua tu ada. So ini wireless punya sambungan. Bercakap tentang papan pemuka dia pula, saya rasa lagi seronok, lagi menarik. Dia nampak ringkas tapi ada beberapa bahagian, misalnya kat sini dia ada perincian yang lain lah. Dia punya soft touch dan juga macam texture kulit sikit dengan jahitan yang kemas. Itu ada dekat tengah ni sampai ke hujung, dan juga sedikit kat sini. Dan tak lupa dia punya nak sambungkan tu, dia punya ciri ni, dia soft touch ni ada juga untuk penampan lutut bagi pemandu lah. Itu sama, itu satu lagi kelebihan dia. Kalau kita tengok corong pula, desainnya simple, garis bertingkat-tingkat dekat bawah ni, dan terus corong aircon, itu sangat direct. Dan kawalan pendingin juga semua digital lah, dan mudah dan tak ada susah payah, dan kemas je dekat situ. Ada juga ciri menarik lainnya ada dekat Vios G ni adalah butang-butang kat bawah ni. Satu adalah electronic parking brake dan juga auto hold dia, dan sebelah tu adalah untuk warna ambient lah. Dia ada 64 warna yang boleh dipilih untuk kasihkan warna suasana dalam kabin ni, terutamanya waktu malam ada kelainan-kelainan di sikit. Itu ciri tambahan yang ada add-on sikit untuk G ni lah. Selebihnya kalau kita tengok atas ni ada kamera 2, itu untuk sistem keselamatan aktif dia, ASA 3.0 tu. Dan untuk kalau tengok panel pula, memang gunakan material keras, tapi dia ada contoh bahagian pemegang ni ada juga balik dia punya material lembut tu, dan tekstur sikit untuk plastik dia bagi nampak lain, sedikit premium untuk Vios lah. Sedikit kekurangan mungkin kat atas ni, dia tak ada cermin untuk penumpang nak check makeup ke apa ke, tak ada, dia memang kosong saja. Itu sedikit kekurangan untuk saya. Lain-lain kelengkapan mungkin ni, kerusi balutan kulit tapi basic, kemas nampak ya, tak ada apa yang fancy dan praktikal lah kot. Nampak bagi rasa premium tu selari je dengan yang lain-lain tu. Satu kelebihan lain untuk Vios G ni berbanding varian rendah dia, itu adalah larasan steering lah. Yang ini dia bukan lagi atas bawah saja, dia juga ada teleskopik, tarik dekat dengan pemandu. Ini lebih memudahkan tetapan lah untuk duduk dalam selesa sebelum memandu. Satu lagi ciri yang kena sebut, yang saya agak suka sebenarnya dekat depan ni adalah bahagian perehat lengan yang inilah. Sebab dia material yang sama, kulit yang lembut, tapi dia juga lebih lebar, lebih panjang, so senang dan membantu lah kalau nak memandu dalam keadaan yang sedikit rehat. Dan dekat bawah dia pula, dalam kedudukan mengiring, ada satu pengecas telefon tanpa wayar. Ini ciri-ciri yang bagi lebih banyak kemudahan atau kesenangan untuk pengguna lah. Dan best dan seronok kalau semua ni ada. Jadi kalau ada benda yang saya tak berapa suka dekat Vios generasi keempat ni adalah dekat bahagian belakang ni lah. Memang kalau dari luar tadi kita tengok dia stylo dengan rekaan fastback apa semua tu, tapi dari segi practicality untuk saya sekurang-kurangnya itu adalah kekurangan dia. Saya rasa ini adalah masalah yang hanya akan disedari oleh orang-orang yang tinggi sajalah. Kenapa? Sebab dengan rekaan fastback dan landainya rekaan bumbung ke belakang tu, saya agak susah nak masuk, bahkan dari luar nak masuk ke sini agak susah. Memang paling senang kena terantuk dekat dia punya bingkai ni lah. Dan bila dah duduk macam ini pun memang kalau tengokkan ruang kaki tak ada apa-apa masalah. Tapi sebenarnya masalah paling besar adalah dekat ni headroom dia. Basically rambut saya, kepala saya memang dah kena dengan atap dia lah. Dia punya tu tak perlu tunggu dia bergoyang atau apa, memang dah kena. So ruang kepala sangat sedikit lah untuk saya.
Jadi tambah memburukkan keadaan dia ni, yang kepala dah kena bumbung ni adalah seat ni lah. Dia fix je, dia tak boleh nak berbahkan sikit, adjust sikit ke apa, tak boleh. Dia memang macam ni je lah. Walaupun duduk tu agak selesa, dia tak adalah tegak sangat, tapi disebabkan ruang kepala yang sempit ni, dia memang jadi satu kekurangan untuk saya dan juga mungkin untuk orang-orang yang agak tinggi yang lainnya lah. Tambahan atau kelebihan lain juga yang perlu bagi kredit dekat Vios ni, dekat belakang ni dah ada 2 aircon vent lah untuk penumpang belakang, so tak payah nak kalut-kalut panas. Dan kat bawah tu ada USB A dan juga C, so itu untuk charge peranti elektronik lah yang tak ada kat depan pun. Lagi kekurangan, walaupun depan tadi saya rasa seronok sebab ada perehat lengan dia yang lebar yang lembut tu, tapi dekat belakang ni tak ada benda tu, so tergantung je lah tangan ataupun boleh letak je lah atas ni. Dan untuk ruangan boot pula, Vios G ni ada dalam 475 liter dan tak ada tayar spare, hanya ada tayar repair kit saja. Itu kecil sikit kalau nak dibandingkan dengan yang ada dekat Vios sebelum ni lah. Jadi untuk kita lihat penawaran Toyota Vios G ni sekarang, kita perlu tengok juga dalam pasaran dia punya pesaing yang paling rapat. Tak lain dan tak bukan Honda City. Memang saya rasa memang ini masa yang walaupun terlambat sikit, dah memang masa yang perlu lah untuk Toyota perkenalkan Vios generasi baru ni, sebab City yang kita ada sekarang pun generasi yang latest dia, generasi kelima dah. Itu pun diperkenalkan sejak rasa 2020 macam tu. So sekarang Vios datang dengan penampilan atau penawaran terbaru. Dan kalau kita tengok harga tadi tu, Vios G ni RM95,500. Untuk City sebenarnya yang paling hampir penawaran dan harganya adalah City V-Sensing, variant V-Sensing itulah. Untuk City V-Sensing tu harga dia dalam RM94,000. Jadi tak lari jauh daripada Vios G yang kita tengok ni. Dan sebab itu saya rasakan menarik untuk lihat penawaran ataupun saingan antara kedua itulah. Dari segi spesifikasi sebenarnya memang dengan kelebihan kurang lebih RM2,000 tu, banyak lagi benda yang ada untuk Vios G ni lah berbanding City tu. Sebelum saya terlupa, saya nak mention juga untuk Vios G ni kat belakang ni pakai disc brake. Itu sebab dia ada electronic parking brake sekali dengan auto hold. So ini antara contoh perbezaan penawaran ataupun ciri yang ada antara Vios ni dan juga City V-Sensing tu lah. Untuk V-Sensing tu dia tak ada EPB, electronic parking brake, dia tak ada. So itu salah satu contoh yang kenapa saya rasa Vios ni adalah dalam satu package penawaran yang lebih menarik, walaupun selebihnya tu lebih kurang sama. Contoh kalau ada ACC, yang ini pun ada ACC nya, tapi untuk Vios ini dia punya kelajuan full speed dia, tapi untuk yang City bukan. So dia ada, walaupun on par, ciri-ciri itu lebih kurang sama, tapi ada banyak kelebihan-kelebihan lain yang ada dekat Vios ni lah. Dan kalau kita nak bercerita tentang dia punya enjin misalnya, dua-duanya menggunakan enjin 1.5 liter. Untuk Vios G ni dia punya janaan kuasa dia 104 HP dan juga 138 Nm torque. Kalau nak dibandingkan dengan Vios lama, dia kurang 1 HP dan juga 2 Nm torque je. Itu tak jauh beza sebab dia basically enjin yang sama. Tapi ini sebabkan gunakan DNGA tadi yang kita dah tengok tu, Pro 2 ataupun Daihatsu punya platform. So di tetapan itu digunakan untuk platform yang baru ni lah. Tapi kalau on paper, kalau atas kertas kita tengok prestasi atau angka janaan City yang V-Sensing tu tadi, City menjadikan sekitar 119 HP dan juga 145 Nm torque. Itu memang kalau atas kertas nampak macam City lebih powerful, lebih banyak, tapi in reality bila kita bawa kereta tu, dia tak ada begitu pun sebenarnya. Sebab apa? Sebab kalau dibezakan dengan Vios yang baru ni dengan City yang ada, Vios ni ringan lebih 100 kg lebih ringan berbanding City. So dia punya power to weight ratio apa semua tu rasanya tak akan memberi banyak beza. Cuma dari segi pemanduan, saya fikir lepas luangkan masa dalam 3-4 hari bawa Vios G ni sebagai kereta harian, saya dapat lihat banyak benda yang menarik yang ditawarkan oleh Vios inilah. Itu terutamanya kalau kita nak bandingkan Vios yang lama.
Jadi dari segi pemanduan ataupun respon enjin, saya fikir Vios ni lebih banyak penambahbaikan yang diberikan lah. Itu kita kena terima kasih dekat platform DNGA tu lah, sebab dia bagi banyak kelainan. Dan untuk transmisi juga misalnya, Vios gunakan sama transmisi macam model-model Pro 2 yang gunakan platform DNGA tu, iaitu DCVT. Dan DCVT ni bagi satu respon yang sangat, saya rasa, menarik pada Vios ni. Walaupun untuk Pro 2 misalnya, Alza gunakan enjin 1.5 yang sama, tapi cara pemanduan ataupun respon rasa serba-serbi tu tak sama langsung lah. Vios ni bagi rasa yang lebih seronok dan sedap untuk pemandu. Dia tak rasa, contohnya respon enjin dalam banyak-banyak masa dia tak rasa under power langsung. Dia sentiasa rasa responsif, dan pada bila-bila masa nak tekan apa semua tu tak ada rasa jerk ataupun rasa kelang kabut lah. Dia memang sangat refine. Dari segi transmisi pula memang tak ada komplain apa, sebab rasa memang sangat lancar. Sebab delivery power tu cukup, saya tak rasa dia ada masalah lah. Bunyi dari CVT apa semua pun tak kuat mana pun sebenarnya. Sebelum terlupa, untuk penggunaan minyak, mungkin ada yang concern, tapi saya sebutkan juga apa yang sepanjang pengalaman 3-4 hari bawa Vios ni. Meter komputer sekarang tunjukkan average penggunaan minyak purata dia adalah 15.1 km per liter. Ujian penjimatan ini dijalankan bersama BH Petrol Infinity, minyak premium yang diimport sepenuhnya dengan aditif Jerman Maximum untuk prestasi terbaik yang akan memberikan lebih kuasa, jarak dan juga lebih jimat. Dan itu agak okey sebenarnya, sebab katakan anda boring nak bawa Vios ni relax, sebab dia memang ada that responsif dan juga maklum balas yang cepat dan best untuk bawa dan uji dia punya ketangkasan pemanduan tu. Dekat belakang steering dia ada pedal shifter untuk memudahkan tukar gear dari DCVT apa semua tu, untuk step down dan dapat tujahan yang lebih, katakan untuk memotong. Tapi kalau boring juga yang itu tak nak pakai, dekat dia punya knob ini memang ada dia punya sports punya mode, bukan mode lah, maksudnya tolak kepada manual punya kendalian, so kita boleh tolak atau tarik kedudukan gear tu sendiri. So ini lebih, kalau katakan nak participation pemanduan yang lebih tinggi dengan Vios ni, bunyi dia pun ada sedikit garang nanti bila pakai ni, sebab kita boleh tarik dan tahan RPM tu lebih lama dan tinggi. Kekurangan dia adalah sebab dia akan dengar bunyi bising lagi banyak lah, tapi kelebihan dia adalah dia punya respon lagi sedap lah. Tapi satu point yang saya rasa lebih penting untuk dinyatakan pada Vios ni adalah tahap kesenyapan yang anda akan rasa dalam kabin ni. Maksud saya baik bunyi angin dari luar ataupun bunyi tayar. Bunyi tayar ni especially sebab Vios ni lebih sangat-sangat refine, sangat-sangat senyap kalau dibandingkan dengan City. Betul, satu dia bagi tayar best ini, Continental yang kita dah tengok tadi tu, premium contact C tu, tapi dekat dalam ni memang tak ada rasa sangat pun dia punya bunyi janggal ataupun bunyi yang tak best dari jalan lah, disebabkan tayar tu. Rasanya sangat refine dan sangat senyap je. Bunyi angin memang ada, terutamanya bila kita makin laju tu memang makin ketara lah bunyinya, itu biasalah. Tapi semua tu bagi satu tahap keselesaan yang cukup penting dan cukup menarik untuk Vios. Sebab sebelum ni selalu kita rujuk Vios ni sebagai satu penawaran yang berada selalunya tu kat bawah City lah. Basically dia akan kalah dekat banyak tempat dengan City. Contohnya refinement untuk driving, contohnya rasa NVH kat dalam. Belum lagi masuk bab pengendalian belakang steering, mengendalikan steering dalam pemanduan. So tapi kali ini dengan generasi keempat ni, sebab itu saya katakan Vios sebenarnya dah lupakan diri dia yang lama tu dah tak ada, dia tinggal habis, baik dari segi rekaan luaran, termasuk juga yang lebih pentingnya aspek pemanduannya. Jadi satu perkara yang saya perlu nyatakan, yang saya rasa suka, seronok ada dekat Vios baru ni, yang saya tak enjoy pun sebenarnya dekat Vios-Vios yang lama tu, banyak yang kurang, adalah aspek pemanduannya. Sebagai kereta stok variant G yang keluar dari kilang tu, Vios G ni ataupun Vios secara umumnya sekarang generasi keempat ni bagi satu rasa kendalian yang lebih commanding berbanding yang lain. Suspension dia best, tetapi suspension dia tak lembut sangat, tak rasa olengan yang teruk tu, dan juga nak memandu respon apa semua tu rasa lebih firm lah. Dia tak ada rasa kalut-kalut tentu arah tu, tak ada. Itu sangat jauh berbeza dengan Vios yang lama lah. Even yang ketiga punya generasi tu pun macam agak okey, tapi yang ini saya rasa lebih okey.
Dan kenapa rasa berbeza itu, sekali lagi saya rasa sebabkan penggunaan ataupun penawaran dengan platform baru itulah. Sebab dia bagi serba-serbi pengalaman yang lain. Walaupun rasa lebih ringan, tapi power delivery dia tetap cukup banyak, cukup rasanya tu, dia tak rasa underpower. Dan bawa katakan lebih daripada hal laju biasa pun kita boleh rasa yakin, dan dia tak ada rasa macam nervous, atau terutama dekat jalan-jalan yang beralun tu dia tak rasa kelang kabut lah. Dia rasa sentiasa kita in command je, tak ada masalah yang nak risaukan benda-benda lain tu, tak ada. Dan cornering, precision dia punya input daripada steering apa semua tu rasa lebih tepat dan memudahkan judgement ketika memandu lah. Untuk hal-hal keselamatan pula, dia lebih kurang sama. Contohnya dengan kita tengok ASA yang ada dekat model-model Pro 2. So semua itu ada, miss operation pedal lah, kereta depan gerak dimaklumkan lah, warning untuk tukar lane ada, AEB memang ada, dan AACC tu yang seperti yang kita nyatakan tadi tu, AACC ada untuk Vios ni, dan dia untuk kelajuan penuh berbanding dengan yang Honda City tu lah. Ada juga ACC dia tapi yang biasa punya. Jadi untuk penawaran tu saya rasa Toyota Vios ni agak menarik kalau kita nak bandingkan placement dia dengan yang ditawarkan oleh Honda dekat Honda City itulah sekarang ni. Sebab ada dua variant saja Vios ni, E dan G. Dan untuk Honda tu memang dia bukan tak ada ciri-ciri apa yang ada dekat Vios ni. Contoh macam EBP kita sebut tadi tu ada dekat Honda City, tapi bukan untuk variant V-Sensing yang harga lebih kurang sama G ni. Untuk Honda City itu semua ataupun spesifikasi lengkap tu diberikan kepada model atau variant dia yang paling tinggi lah, iaitu model hybrid eHEV RS. So kalau model City yang itu memang ada semuanya, tetapi yang tak best dekat situ pula adalah harganya. Untuk sebuah kereta segmen B, Honda City eHEV RS tu harga jualan dia dalam 106,000 ringgit. So maksudnya untuk B segment dia dah atas daripada RM100,000. Sebab itu kita tak consider kat situlah, sebab dia dah lagi premium, lagi mahal. Tapi berbeza dengan G dan juga apa-apa B segment ni, saya melihat harga yang lebih menarik untuk dinilai ataupun menilai penawaran yang ada tu adalah sekitar RM100,000 ke bawah lah. Sebab itu saya tengok Vios G ni yang paling rapat dia punya saingan adalah dengan V-Sensing tu. Harga pun tak jauh beza, kurang lebih RM2,000. Tapi kelengkapan kalau kita tengok satu persatu dengan penawaran yang ada untuk Vios G ni bila keluar kilang, lagi banyak benda Toyota bagikan untuk Vios ni berbanding apa yang Honda bagi untuk City. Itu satu benda yang kita kena ambil maklum lah. Sebagai contoh ringkas lah, contohnya Vios ni keluar terus dengan tinted ada. Tinted yang agak elok, dan tinted elok ni pun kalau kita nak pasang sini agak memerlukan modal dan kos lah. Itu dibagi terus dengan Vios. Dashcam, perakam video digital ni kat depan tu pun ada siap-siap. Kalau untuk Vios ni nak tambah perakam video digital dia dekat belakang, boleh, ada pilihan tu, tapi kena tambah dalam RM380. Dan saya sebut juga sekali lagi, ciri untuk memudahkan pemanduan ni, contoh misalnya nak masuk parking atau bagi signal apa tadi, dekat Vios ni ada 360 punya kamera 360 darjah, tapi dekat City V-Sensing itu tak ada. So benda-benda macam inilah yang saya maksudkan dengan perbezaan harga yang tak terlampau banyak tu, sikit sangat sebenarnya. Kalau kita ambil kirakan tempoh loan lah, katakan 5 tahun pun, untuk pecahkan 2,000 ekstra tu dia sangat sedikit lah, tak rasa sangat. Tapi dengan Vios ni anda akan dapat lebih banyak benda-benda yang lebih penting dan praktikal lah. Cuma kalau nak bercerita pula kekurangan antara ini Vios G dengan City, ergonomik atau tata letak layout dalaman saya lebih suka dekat City lah. Walaupun finishing apa semua menarik, sini ada banyak juga dekat Vios ni touch, soft touch lah, leather apa semua tu kita dah tengok tadi, itu memang best, bagi rasa satu premium juga. Tapi yang tak ada dekat Vios ni adalah contohnya Ultra Seat belakang Honda tu kan, macam dari dulu Jazz apa semua, dekat City pun ada juga. So itu lebih menjadikan ruang dalaman City sebenarnya jauh lebih praktikal. Kita boleh guna untuk macam-macam, nak bawa macam-macam barang sebenarnya, barang-barang tinggi ke apa ke yang panjang, semua boleh. Tambahan pula Vios ni, kursi belakang ni tu tak boleh nak rebah-rebah, tak ada split 60-40 apa semua ni, tak ada.
Itu kekurangan yang perlu disebutkan juga saya rasa. Practicality ataupun ergonomics design dekat dalam lah. Itu jauh City dekat depan lah, yang membolehkan kita ada lebih banyak convenience untuk bawa barang yang mungkin jarang-jarang kita nak bawa, barang panjang, barang tinggi ni. Tapi kalau perlu, kalau masanya sampai kita untuk bawa benda-benda tu, City boleh buat. Tapi dekat Vios ni tak boleh. Sebab kalau nak panjang sikit, nak lorongkan dari bahagian boot ke depan sikit pun tak boleh. Sebab dia punya seat tadi tu fix, tak boleh nak rebah-rebah, turun-turun tak boleh. Itu kekurangan dekat Vios lah. Jadi untuk aspek keselamatan, Vios G ni datang dengan 6 beg udara. Dan kalau kita tengok dekat cermin depan tu ada 2 kamera. Itu untuk sistem keselamatan aktif ASA 3.0. Ini sistem yang sama lebih kurang ada untuk model-model Pro 2 lah. Cuma kalau nak dibezakan dengan pesaing dia yang paling rapat yang kita bincangkan tadi tu, Honda V-Sensing tu, G ni ada tambahan. Misalnya jika nak dibandingkan dengan pesaing paling rapat tadi tu, Honda City V-Sensing, G ni datang siap-siap dengan tin sekali dan juga ada dashcam kat depan. Dan kalau nak tambah kamera dekat belakang pula, itu tambah lagi RM380. Yang itu City tak adalah, ada dekat Vios ni. Dan kat dalam tadi pun yang kita tengok tu sama, kamera 360 darjah tu hanya ada untuk Vios G ni, kat City pun tak ada. Jadi dengan perbezaan hanya sekitar RM2,000 dan anda akan dapat lebih banyak ciri ataupun kelengkapan dengan Vios ni. Anda rasa mana lebih berbaloi, mana lebih menarik? Vios G ni ataupun Honda City V-Sensing tadi. Kongsikan pandangan anda kat bawah dan jika ada sebarang maklumat atau maklum balas boleh nyatakan. Jadi sekian dahulu dari saya. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi nanti. Review ini dikuasakan oleh BH Petrol Infinity. Beralih pada minyak premium hari ini dan nikmati lebih kuasa dan penjimatan.